Bismillahirrahmanirrahim. Operasi ketenteraan dan penyerahan diri kepada Islam. Setelah berjaya membuka Makkah kepada Islam, berkuasa dan memerintah, dan melumpuhkan jahiliyah Arab, dan tiba di Madinah yang tercinta di akhir bulan Dzulqa'dah, masuk tahun ke-9 Hijrah. Dakwah menyebarkan Islam dalam kalangan saki-baki kabilah Arab tetap diteruskan. Walaupun sudah berjaya di Mekah, kabilah-kabilah Arab yang masih hadir itu dah lemah, Islam dah kuat, perjuangan diteruskan. Dakwah menyebarkan Islam dan kalangan saki-baki kabilah Arab tetap diteruskan. Rasulullah SAW mengarahkan beberapa operasi ketenteraan. Operasi tentera pun ada, bukan saja dakwah. Di antaranya, mengarahkan pasukan tentera seramai 400 orang yang dipimpin oleh Qaus bin Sa'ad supaya memerangi kabilah Sada', satu kabilah di Yaman. Tiba-tiba seorang anggota kabilah yang mengaku mewakili kaumnya datang menghadap Rasulullah SAW, merayu supaya tentera Islam ditarik balik. Merayu, tarik balik, jangan sekarang. Rasulullah SAW mengarahkan bala tentera pulang tanpa melancarkan serangan. Ini menandakan Islam mendahulukan damai. Firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sedang kamu berperang, tiba-tiba musuh hajak berdamai. Berdamai dan bertawakal kepada Allah, menunjukkan Islam mendahulukan perdamaian. Kabilah Sada' menghantar rombongan seramai 15 orang. Mereka menjadi tetamu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, pemimpin Ansar. Kemudiannya menghadap Rasulullah SAW untuk ikrar Islam dan bai'ah. Masuk Islam dan bai'ah janji setia. Mereka pulang dan menyebarkan Islam dengan berjaya dalam kalangan kabilah. Sebab kabilah lain yang dekat. Apabila Rasulullah SAW menunaikan haji wada', selamat tinggal, haji akhir, lepas Nabi wafat, jangan baca kemudian. Kabilah ini menghantar 100 orang untuk menyertainya. Dia terwakil 100 orang. Islam sungguh kuat ini. Rasulullah mengutuskan Bishr bin Sufyan Al-Adawi supaya memungut zakat daripada perkampungan Bani Ka'ab, daripada kabilah Khuza'ah. Tiba-tiba dihalang dan diganggu oleh Bani Tamim yang tinggal berhampiran. Lalu Rasulullah SAW menghantar pasukan tentera seramai 50 orang. Dalam kalangan Arab Badawi yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Ini pemimpin Badawi ini. Kok timur uta banyak. Masa perang Hunain. Nabi berhadiah uta 100 ekor. Pasukan ini melancarkan serangan dan menawan beberapa tawanan yang dibawa pulang ke Madinah. Hebat. Berperang, sanggup perang. Masuk Islam. Dapat usaha masuk Islam, dijinakkan hati dia. Bawa pulang tawanan. Bani Tamim akhirnya menghantar rombongan yang dianggotai oleh di antaranya Atarid bin Hajib, Zabarqan bin Badur, dan Ammar bin Ahtam. Mereka merayu agar dibebaskan tawanan. Lalu dibebaskan. Merayu minta tawanan dibebas. Nabi bebas. Islam menggalakkan. Bebas. Mengikut satu riwayat, kedatangan rombongan ini menjadi sebab turunnya ayat-ayat permulaan surah Al-Hujurat. Apabila mereka memanggil Rasulullah SAW dengan menyebut nama, Hai Muhammad, Hai Muhammad. Tak panggil Rasulullah, tak beradab. Dengan suara yang lantang. Perangai orang Badui. Hei Muhammad panggil. Nabi duduk di rumah.
Lalu Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta tarja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 4 hingga 5. Sesungguhnya mereka yang memanggilmu di balik dinding, kebanyakan mereka tidak berakal. Dan kalaulah mereka bersabar sehingga engkau keluar menemui mereka, adalah lebih baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ampunkan mereka walaupun mereka berkasar terhadap Nabi SAW. Mengikut satu riwayat yang lain, berlakunya pertandingan syair dan pidato. Apabila Hajib bin Atarid, pemidatu mereka, menyampaikan ucapan berbangga dengan kebolehannya, berpidato dan bermegah dengan kabilah dan keturunan. Belawan besar. Dia terkenal dengan bijak pidato. Bangun ahli pidato dia. Namanya Hajib bin Atarid. Bangun menyampaikan ucapan. Berbangga kabilah dan keturunan. Pidatonya ialah Alhamdulillahilladzi lahu alaina al-fadlu wal-man. Wa huwa ahluhu alladzi ja'alana muluka. Wa wahaba lana amwalan idhama. Naf'alu fiha al-ma'ruf. وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس وأولى فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا ولو نشاء لأكثرنا الكلام ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. Ini ucapan dia. Makna dia, segala puji bagi Allah. Puji Allah yang memiliki kurnia yang melimpah kepada kami. Ia dalam surah Islam. Ialah yang berhak menjadikan kami raja-raja. Berbangga dengan kabilah dia. Mengurniakan kepada kami harta yang banyak. Kami lakukan padanya perkara yang baik dan ia telah menjadikan kami semulia-mulia penduduk timur. Yang paling banyak bilangannya, yang paling mudah persediaannya. Maka siapakah yang seperti kami dalam kalangan manusia? Maka sesiapa yang ingin menunjukkan megahnya kepada kami, maka sila bilangkan jumlah pengikut lebih ramai daripada kami. Dia duduk situ tak tahu orang lain yang maha pada dia. Kalau kami mahu, nescaya kami bercakap lebih banyak, tetapi kami mahu untuk bercakap. Kami malu untuk bercakap banyak. Saya mengucapkan ucapan saya ini supaya mereka boleh berucap seperti kami dan perkara yang lebih daripada kami. Ucapan dia. Lalu Nabi SAW meminta Qis bin Shammas radhiyallahu anhu, pemidatu Khazraj, orang Madinah, dalam kalangan Ansar, berdiri menyampaikan ucapan balas dengan bersabda, qum fa'ajibir rajul fi khutbatih. Nabi kata, bangun dan jawabkan ucapan orang ini. Nabi kata, bangun ucap. Nabi dah ucap, suruh orang dia. Suruh ambane Qis bin Shammas ucap. Qis sedang bangun menyampaikan pidatonya. Alhamdulillahilladzi as-samawati wal ardu khalaqah qada fihinna amrah wa wasi'a kursiyyuhu ilmah wa lam yakun syai'un qattu illa min fadlih thumma kana min qudratihi an ja'alana mulukan wastafa min khiratihi rasulan akramahu nasaba wa asdaqahu haditha wa afdalahu hasaba fa anzal alayhi kitaban وَأْتَمَنْهُ عَلَى خَلْقِهِ فَكَانَ خَيْرَةَ اللَّهِ مِنَ الْعَالَمِينَ ثُمَّ دَعَا النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ فَآمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قَوْمِهِ وَذَوُّ رَحِمِهِ أَكْرَمُ النَّاسِ أَحْسَابًا وَأَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا وَخَيْرُ النَّاسِ فِعَالًا
ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله نحن ونحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والمؤمن والمؤمنات والسلام عليكم. Ucapan. Tengok mana hebat. Mana segala puji bagi Allah, segala langit dan bumi Dia yang menciptanya. Dia menentukan kepadanya perintahnya, melimpahi kursinya oleh ilmunya. Kemudian sesungguhnya di antara kurnia Allah itu menjadikan kita raja-raja. Dia memilih dalam kalangan makhluknya akan Rasulnya, orang yang paling mulia keturunannya, paling benar percakapannya, paling mempunyai kelebihan pangkatnya. Lalu dia menurunkan kepadanya akan kitabnya Al-Quran, memberi amanah menyampaikannya kepada makhluknya. Ia adalah pilihan Allah dalam kalangan seluruh alam. Kemudian dia menyeru manusia agar beriman kepada Allah. Maka beriman kepadanya kalangan muhajirin kaumnya dan keluarganya. Manusia paling mulia kedudukan dan paling baik menjadi pemimpin. Paling baik tingkah laku. Seterusnya terulung menyahut seruan apabila Rasulullah SAW mengajak menegakkan Islam dan mempertahankan ialah kami golongan Ansar Allah, penolong-penolong bagi menegakkan agama Allah. Kami memerangi orang-orang yang menentangnya sehingga mereka beriman. Maka sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, terpeliharalah harta dan darahnya. Dan sesiapa yang mendiamkan diri tidak menyahut seruan kepada agama Allah, kami berjihad menghadapinya kerana menegakkan agama Allah, memeranginya sehingga mudah sahaja kepada kami. Saya menyampaikan ucapan saya dan memohon keampunan Allah yang maha besar untuk muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum. Ini ucapan wakil Islam. Rasulullah SAW membuka gelanggang pertarungan pidato dengan kekuatan hujah untuk mengajar kaum jahiliah yang bermegah dengan keturunan, pangkat dan harta. Menegaskan bahawa ukuran martabat manusia itu dengan iman, amal soleh dan takwa. Akhirnya Az-Zabarqan, salah seorang pemimpin mereka, membuat pengakuan ahli pidato mereka lebih baik daripada ahli pidato kita. Mengaku penyair mereka juga lebih baik dan kata-kata mereka lebih indah. Rasulullah SAW memberi harta bahagian mu'allaf kepada mereka. Wih hadiah. Hak kalah wih hadiah. Kita wih hadiah kat mana? Wih hadiah kat kalah. Kita wih hadiah pada kabilah ni. Jika diamati secara mendalam daripada kedua-dua ucapan tersebut, terserlah perbezaan fikrah di antara kedua belah pihak kerana dipengaruhi oleh persekitaran yang berbeza pula. Khutbah yang pertama dipengaruhi oleh suasana masyarakat Badawi yang tertutup mengikut cara masyarakat Madani. Dia tak berbunuh orang, masyarakat yang tak bertamadun. Madani ini yang bertamadun, yang beragama dan berilmu, yang maju, menuju kemajuan. Perlunya hubungan di antara individu dan masyarakat. Bukan saja individu dengan individu. Perlunya ikatan kebijaksanaan, keadilan dan ilmu pengetahuan yang menghasilkan tolong-menolong di antara sama lain dengan hidayah daripada Allah. Ini makna masyarakat Madani. Di mana masyarakat Badawi terkongkong daripada hubungan menyeluruh dan terkurung dengan kepentingan yang jumut. Jumut ni beku tak juga. Terkongkong menyekak katok buah purung. Sehingga terlindung daripada mendapat cahaya hidayah. Walaupun menyebut Tuhan sekali-sekala. Sebut Tuhan juga sekali-sekala. Maka terkongkong dengan budaya bermegah dengan harta, pangkat dan kekuatan senjata semata-mata. Sehingga bermati-matian membeli kufur, menolak iman, menukar petunjuk dengan kesesatan, menunjukkan kebodohan, menolak kebijaksanaan. Adapun pemimpin Datu Islam dengan uslubnya yang menawan, menarik kepercayaan kepada Allah dengan cara yang betul, sebenarnya semesta alam. Bukan sekadar sebutan lidah dan bibir. Rasulullah SAW yang membawa risalahnya bukan sebarangan.
Para sahabatnya pula beriman dengan ikhlas sehingga rela berkorban bersamanya. Bukannya kerana sebab-sebab duniawi. Kelahiran mereka menjadi penyelamat bukan seperti yang difahamkan oleh mereka yang jahil. Seterusnya mengajar cara kebijaksanaan yang ada pada diri hendaklah dilaksanakan. Dengan betul, dengan menjaga sebaik-baiknya hubungan dengan Allah, diri sendiri dan sesama manusia yang hidup bermasyarakat. Kalau tidak, maka harta dan pangkat tidak berguna. Tak berguna harta kalau tak ada faedah. Macam yang kaya-kaya, negara yang kaya-kaya, banyak minyak, banyak apa. Akhirnya khutbah yang diucap berjaya memecahkan kebuntuan fikrah untuk mendapat hidayah. Sehingga hati badui yang kerah itu dapat dilembutkan, menghilangkan takabur iblis, sehingga menyerah kalah dan menerima hakikat bersama Islam. Terima hakikat masuk Islam. Masuk Islam. Ini satu kabilah. Kemudian Rasulullah memutuskan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid supaya memungut zakat di kampung Bani Mustalik. Mereka, ia penduduk kampung Bani Mustalik, keluar seramai 20 orang. Dengan lengkap bersenjata. Ini seperti lain. Bersama unta zakat untuk menyambut kedatangannya. Mereka mari nak sambut orang datang. Dengan lembih. Orang ulu kan. Orang ulu ni selit parang di pinggang. Kalau tempat kita ni. Sama dulu. Dia selit keris, selit apa. Dia bawa nak beri unta zakat. Tiba-tiba Al-Walid salah sangka kerana pemusuhan yang berlaku di zaman jahiliah. Dia masuk Islam dah, tapi duk ingat zaman jahiliah lagi. Orang nak bunuh dia. Dia sangkanya datang untuk menyerang, lalu dia pulang ke Madinah. Melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka dia arahkan pasukan tentera yang diketuai Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu untuk menyerang. Pasukan tentera yang ditugaskan itu keluar malam dan merancang untuk menyerang di waktu subuh. Tiba-tiba mendengar azan subuh dilaungkan di tempat tersebut. Menandakan mereka tetap beriman. Dengar bang subuh macam mana ni? Nak serang macam mana bang subuh? Ya, dia kata orang ni tipu. Bang subuh ni. Bang subuh ni bukan sebarangan maya subuh ni. Kalau orang calang-calang tak maya subuh. Ni bang subuh. Islam lagi. Khalid membatalkan arahan menyerang dan pulang ke Madinah. Melaporkan kepada Rasulullah SAW, menurunkan firman-Nya. Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu oleh orang yang fasik membawa berita, maka hendaklah diteliti terlebih dahulu agar kamu tidak bertindak terhadap suatu kaum secara jahil, lalu kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Tuhan kata bila siapa berita kena teliti. Ayat dan sebab nuzulnya menjadi pengajaran berumat Islam supaya berhati-hati menerima maklumat. Dan berita dari pihak yang fasik atau yang tidak jelas sifatnya agar tidak dipengaruhi oleh perbohongan dan fitnah yang merosakkan fahaman atau tanggapan. Apa lagi zaman kita ni, zaman banyak sangat fasik. Media-media yang menyiarkan semua hak baik, hak jahat, hak kufur, hak sesat, siap mereka. Ucap kadut. Sebab itu bila ada berita, jangan kita telan terus. Kena tabayun. Ayat ni memberi pengajaran. Mesti tabayun. Tabayun kena selidik. Kena lihat dulu. Betul tak betul berita tu. Kena hati-hati. Pasukan yang diketuai oleh Alqamah bin Mujaziz yang ditugaskan untuk menghadapi kumpulan dari Habasyah. Ini kumpulan pasukan lain. Pasukan, Nabi dapat maklumat, ada satu bala tentu daripada Habasyah. Habasyah ni sebelah Afrika. Yang mendarat di Jeddah. Mendarat di Jeddah. Kedatangan mereka begitu meragukan dan menunjukkan tanda permusuhan. Apabila menyadari kedatangan tentera Islam, mereka melarikan diri ke sebuah pulau di Laut Merah. Oleh kerana pada masa itu belum lagi wujud tentera laut yang dapat mengejar musuh di laut,
maka tentera Islam berpatah balik ke Madinah. Bundur balik ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, diizin kepada satu pasukan pulang lebih cepat. Mengikut satu riwayatnya, tentera ni jumpa bakai ikan naik laut di Kamsor. Buat macam mana ni? Lalu mereka makanlah kata, makan ikan, tak tahu ikan ni halal tak halal. Balik tanya Nabi. Nabi kata, "Wat-tuhuru ma'ul hillu mitatuh." Bakar dia halal, air dia suci, Nabi kata. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa binatang laut tak payah sembelih. Ikan, kalau tak mabuk, ustaz mana pun, kalau tak mabuk boleh makan. Jadi dalil pada mazhab Syafi'i. Dalam perjalanan pulang, diizinkan bersatu pasukan pulang. Dalam jalan pulang, diizin bersatu pasukan pulang lebih cepat. Dengan dilantik ketuanya benar Abdullah bin Huzafah. Kalau tak silapnya, Al-Qamah suruh Abdullah bin Huzafah balik dulu. Cepat beri maklumat ke Nabi. Balik dulu pasukan ni. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan suka bergurau. Dia ni seorang sahabat yang nakal, kelakar, suka bergurau. Dia mengambil kesempatan daripada amanah SAW menaati sesiapa sahaja lantik menjadi ketua. Nabi pesan, mu kena taat ke ketua kamu. Tiap-tiap kali bila keluar, Nabi wasiat kepada tentera, mereka taat pada ketua. Tiba-tiba dia mengarahkan anggota pasukannya ni bergurau. Dia mengarahkan anggota pasukannya mengumpul kayu api. Setelah dinyalakan api, dia mengarahkan mereka terjun dalam api. Yang dinyalakan dengan menegaskan, tidakkah Rasulullah mengarahkan kamu taat kepada ketua kamu? Rasulullah kata taat ke ketua, masuk dalam api. Dia memang dia tak suka pun, muka dia serius. Masang. Mereka memandang antara satu sama lain dan ada yang berkata, sesungguhnya kita bersama Rasulullah untuk melarikan diri daripada dibakar ke dalam api neraka. Mengapa boleh kita terjun dalam api ni? Ada yang kata gitu. Setelah pulang ke Madinah, mereka melaporkan perkara yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, la ta'ata al-makhluqin fi ma'satil khaliq, law dakhaluha ma kharaju minha abada. Nabi kata, kalau mereka masuk ke dalamnya, api nescaya mereka tidak keluar selama-lamanya, masuk neraka. Tidak harus taat kepada makhluk dalam perkara maksiat terhadap Tuhan pencipta. Tak boleh taat pada makhluk. Kalau ketua pun suruh buat maksiat, tak boleh. Dia arah pada maksiat. Walaupun dia bergurau, tapi hadis ni jadi pengajaran. Mengikut satu riwayat yang lain, dia pernah keluar dengan Nabi. Yang sahabat yang Abdullah bin Huzafah ni pernah keluar dengan Nabi dalam satu peperangan. Nabi berehat tidur bawah pokok. Nabi tidur, dia mengakau. Dia nak kena Nabi. Nak kena Nabi, nak tengok Nabi pandai dan naik kuda. Dia mengakau, dia kohor tu, dia pelonggor pelana kuda. Dia pelonggor tali pelana tu. Bila Nabi naik sepanjang, jadi musim. Tak jatuh. Nabi tak jatuh. Bijak. Sebab begitu dia gurau ni, dia suka begitu. Tak jatuh Nabi. Ada riwayat dia. Ini dia. Pasukan Ali bin Abi Thalib. Ini panjang. Wallahu a'lam.